Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan jalan mereka yang menuju kepada Allah. Alhamdulillah, kita telah banyak kitab yang telah kita tamatkan. Kita sekarang ini telah masuk kepada bahagian yang kedua, adab kebiasaan. Adab yang awal kita bincang tentang adab makan, berkumpul, menghadap hidangan, bertamu dan seumpamanya telah selesai. Sambungan kita dalam bab yang ke-9, Kitabun Nikah wa Adab wa ma yata'allaqu bihi. Kitab tentang adab-adab nikah, perkahwinan, adab-adab dan segala yang berkaitan dengannya. Jadi alhamdulillah, nikah ini menjadi satu sunnah yang telah diamalkan oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, ketika datang 3 orang pemuda ke rumahnya, yang salah seorang daripadanya mengatakan, saya tak mahu kahwin sebab nak beribadat kepada Allah, maka dia telah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, aku orang yang paling baik di kalangan kamu, tetapi atazawwajun nisa, aku berkahwin dengan isteri-isteriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa dia tak suka dengan sunnah aku ni, orang ni bukan pengikutku. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang arahan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, kawinkanlah orang-orang yang tidak ada suami di kalangan kamu. Itu ayat-ayat yang menunjukkan kepada perkahwinan. Hasil daripada ayat-ayat dan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut sedemikian, maka para ulama bersepakat bahawa hukum berkahwin adalah sunat. Yang ni tak ada orang pertikai. Masalah sunat ni tak ada orang pertikai. Kahwin satu sunat dan sunnah. Cuma mungkin berbeza di antara sunat dengan sunnah. Sunnah tu tak ada orang pertikai. Tapi perbincangan tentang sunat, adakah dia jadi wajib? Tengok dalam catatan di bawah, nota kaki dia tu. Bahkan sebahagian mereka berpendapat hukumnya adalah wajib. Ada ulama mengatakan hukum berkahwin itu wajib, bukan sunat. Berdalilkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai orang-orang muda, sesiapa di kalangan kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin. Jadi hadis ini dalam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengatakan haza amrun. Faqalu, kata ulama, hadis itu daripada Ibnu Mas'ud. Qalu, kata para ulama, haza amrun, ini arahan. Apabila arahan, maka dia menjadi wajib, kecuali apabila ada dalil lain ataupun qarinah lain, evidence lain yang menunjukkan dia tidak jadi wajib. Itu pandangan yang mengatakan wajib, tetapi yang sepakatnya semua kata dia ni sunat. Kalau kita lihat dalam kitab fiqh, hukum berkahwin ni terbagi seperti rukun taklifi dia panggil. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh dan ada yang haram. Itu pembahagian di dalam sudut hukum. Orang yang wajib iaitulah orang yang sudah mempunyai kemampuan dan berkeinginan untuk kahwin. Bahkan kalau dia tak kahwin, memberi kesan yang bahaya kepada dia, mungkin terjebak dengan perbuatan yang tidak baik, maka pada waktu itu kahwin wajib, bukan lagi sunat. Orang yang sunat ni iaitulah orang yang ada kemampuan tapi tidaklah ada keinginan dan tidak membahayakan.
Bahkan orang yang haram kahwin ni, kalau dia kahwin, dia tak ada kemampuan dan dia kahwin beri mudarat, tak ada kemampuan zahir dan batinnya. Itu bahagian yang panjang disebut oleh para ulama. Cuma dalam kitab kita ini, dalam kitab Mukhtasar Minhaj ini, dia tak bawa perbahasan panjang tentang perkara yang furu', yang cabang. Sebab yang kita nak di sini iaitulah adab dan hikmah di sebalik sesuatu perundangan. Jadi kita terus akan pergi kepada maghza ataupun isi kandungan kitab ini. Ia mempunyai banyak kelebihan dan faedah. Ini untuk orang-orang muda lah ni, kan? Orang-orang sudah ada dah tu. Untuk anak-anak lah perbincangan ni. Nah, moga ambil kesempatan pula kan, sempat pula saya ni. Balik-balik minggu depan tak nak mari dah, dia kata kacau, dia kata ustaz. Di antara faedahnya, minha al-walad. Tujuan orang berkahwin nak anak. Itu faedah yang paling besar. Utamanya, di antaranya, tujuan perkahwinan ialah mengekalkan keturunan. Sesiapa yang melakukannya, dia akan memperolehi cinta Allah kerana berusaha mengekalkan keturunan manusia. Dia juga akan memperolehi cinta Nabi SAW kerana dapat meramaikan umat baginda yang menyebabkan baginda berbangga dengannya kelak. Tengok. Kahwin kena niat ni. Jangan kata, kenapa kahwin? Seronok, suka-suka. Kalau lagu tu sama kita dengan lembu. Lembu pun suka juga dia tak. Tapi ada matlamat kita, iaitulah yang pertama, Allah suruh kita berkahwin. Yang kedua, Nabi kita Nabi kata tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirukum bikumul umam yaumal qiyamah. Kahwinlah dengan perempuan yang bersifat al-wadud, kasih sayang, walud, yang banyak ramai anak. Jadi kita nak cari orang ni, kena tengok keturunan dia tu ramai anak. Berapa adik-adik dia? 10. Ni terbaik. Jangan pula yang tak ada anak tu, jangan tengok. Mungkin ada setengah orang ni tak ada anak, anak seorang dua orang, tapi tengok nenek dia. Mak dia tak ada, nenek dia pula. Sebab sulalah keturunannya dia naik sampai beberapa tapis. Jangan pula tengok satu je, satu tak adil. Kata mana boleh, dia ni anak seorang je. Ya, kebetulan mak dia kahwin lambat, berapa dapat seorang, tapi keturunan dia masya-Allah anak ramai. Jadi kita penilaian tu biar penilaian yang betul. Nabi kata fa inni mukathirukum, aku berbangga dengan kamu umat-umat yang lain pada hari kiamat, sebab ramainya umat dia. Nabi nak supaya ramai umat dia, ramai pengikut dia, dan ramai ini memberi kelebihan yang besar kepada Nabi SAW, kerana dalam hadis Nabi mengatakan umat aku masuk syurga 1/2 daripada penduduk syurga seluruhnya, 1/2 daripada umat Muhammad SAW. Gembira tak kita? Sebab peluang besar untuk kita masuk dalam syurga. Melalui anak, dia boleh mengharapkan keberkatan doa anak yang soleh atau syafaat sekiranya dia mati semasa kecil. Manakala kita ni dalam dua keadaan. Anak kita mati kecil, kita dapat syafaat budak tu. Kalau dia dah besar, dia dapat berdoakan pada mak ayah dia, maka itu satu peluang yang besar untuk menaik tarafkan ibu bapa. Hari ni kita, mak ayah kita masih ada ke tak ada? Ada yang masih ada yang sudah tidak ada. Mak ayah yang sudah tidak ada, ambillah peluang yang besar semasa kita hidup atas dunia ni, sebelum datangnya wisil penamat tu. Dengan apa kita buat? Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ampunkan aku dan dua ibu bapa. Jangan bakhil dengan mak bapa. Tak suka dengan mak ke, benci ke, setengah orang ni dia kelahi dengan mak dia sendiri. Tak, dia pergi kawan dengan orang lain. Tak, doa mesti. Setara mana hebatnya orang lain buat baik dengan kita, kita kena ingat nyawa yang ada dalam tubuh kita, kita dapat melalui mak kita yang kita anggap tak baik tu. Tak usah duk argue setara mana hebat. Mak saya tak baik dengan saya, bahkan campak saya, beri pada orang pula, contohnya kan. Dia marah, berdendam dengan mak dia. Kenapa beri saya pada orang? Mak angkat saya yang saya hidup hari ni baik sekali, beri harta, beri tu, beri ni. Saya tanya dia,
baik setara mana orang lain, lain pada mak sendiri, mereka tidak dapat memberi nyawa kepada awak. Tak situ barulah kita terasa bahawa besarnya nikmat Allah Ta'ala beri melalui mak ayah kita. Faedah yang kedua, dapat memelihara diri dari godaan syaitan dengan menolak segala kehendak dan dorongan nafsu. Ia dapat menenangkan jiwa dan menjinakkannya melalui pergaulan dengan isteri. Yang ni memang betul. Sebagaimana disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab dia yang panjang Ihya ini, dalam bab ini, dia kata nafsu manusia tak akan selesai apabila kita tak beri hak dia nak. Manakala dia kata nak kahwin, kita tukar. Anak nak kahwin, mak dia kata mari kita pergi melancong, tengok sana, tengok sini, beli tu, beli ni. Dia tak akan selesai kecuali dapat apa yang dia nak. Jadi dengan perkahwinan itu dapat memelihara tahsin minas syaitan, memelihara diri daripada godaan syaitan dengan menyelesaikan kehendak nafsu yang ada dalam diri manusia. Ia dapat menenangkan jiwa, jiwa pun jadi tenang, taklah berpusing sana sini, dan dapat menjinakkan nafsu dengan pergaulan dengan isteri. Yang ketiga, dapat menenangkan hati dari memikirkan tentang urusan rumah tangga dan kerja-kerja yang membebankannya, seperti memasak, menyapu, membersih bekas-bekas dan menyediakan keperluan hidup. Hak ni zaman sekarang ni jadi ke tak tahu ni. Sebab masing-masing keluar ni, kadang-kadang suami tak keluar rumah, bini pergi dah. Tapi tak apalah, yang pentingnya asas tu ada. Asalnya bila ada isteri tu, ada orang yang bantu kat rumah tu dah. Jika berseorangan, sudah tentu seorang itu sukar untuk melakukannya. Jika dia mengurus kerja-kerja rumah tersebut, suami nak urus kerja rumah juga, dia akan menghabiskan banyak masanya di situ dan tidak berpeluang untuk mencari ilmu dan mengerjakan amalan. Betul ni kita tengok. Pasal itulah saya duk perhati, bila kita pergi haji, siapa di Mekah yang aktif pergi masjid, yang kuat beribadat ni, laki ke perempuan? Jawab derah belakang. Sampai orang lelaki mengadu, dia kata, "Ustaz, tajuk ceramah ni sebut sikit tanggungjawab isteri tu." Dia kata, "Apa pasal masalah apa-apa ni?" Dia kata, "Selalu je pergi masjid, tinggal saya kat bilik." Aduh, dekat Mekah dia main lagi suami. Jadi bila kita tengok isteri, dia ambil peluang. Di rumah dia banyak tanggungjawab, anak lagi, dapur lagi, rumah dia lagi, kena jaga suami lagi. Di Mekah ada bilik lain-lain, kau duduk kat sana, senyap dia tak. Jadi dia ambil peluang pergi masjid. Allah. Tapi memanglah salah satu daripada motivasi kita di awal-awal ketibaan jemaah tu, kita sebut tanggungjawab isteri di sini masih lagi terpakai, walaupun duduk di bilik yang berlainan. Sebab kalau tidak, saya kena sound lah. Dia tu ustaz suruh orang pergi masjid, dia tak tahu tanggungjawab suami tak sebut. Cerita lain tu, nanti balak dalam 4 kursus haji nanti ada. Jadi kalau suami ni menguruskan kerja rumah, tak sempat lagi menuntut ilmu dan mengerjakan amalan, kerana itu isteri salihah akan dapat membantunya dalam perkara agama dengan melakukan kerja-kerja tersebut. Ini kerana jika perkara tersebut tidak dapat dilakukan dengan sempurna, ia pasti mengganggu dan meresahkan hati. Menarik dia punya faedah ni. Faedah yang keempat, membantunya mujahadatun nafs, membantunya bermujahadah melawan nafsu dan melatihnya dengan sifat tanggungjawab dan kepimpinan. Kita nak belajar jadi pemimpin, kena ada isteri. Kalau tak ada isteri, memang kita rasa kita hebat. Tak usah kira lah dia pendakwah ke, ahli motivasi ke, menteri ke, ahli perniagaan ke, kena ada isteri baru boleh. Sehingga satu asar diriwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia kata, "La yatimmu nusukun nasiki hatta yatazawwaj." Ahli ibadat pun tidak sempurna kedudukan dia sehingga dia kahwin. Manakala dia kahwin, ada isteri dan dia boleh masih boleh beribadat, orang itu hebat.
Begitu juga mendidiknya dalam menunaikan hak-hak ahli keluarga serta bersifat sabar dalam menghadapi tingkah laku dan kerana mereka yang menyakitkannya. Ni minta maaf lah. Kena syarah ke tak payah syarah ni? Syarah. Saya takut muslimat marah ni. Cik hati ustaz cakap macam tu kan. Tapi kalau tak syarah kan payah faham pula kan. Jadi suami kena, bila nak kahwin, kena bertanggungjawab, awal-awal lagi bersedia untuk bersabar. Di samping itu, dia berusaha memperbaiki dan membimbing mereka ke jalan agama, bekerja bersungguh-sungguh mencari rezeki halal untuk mereka, dan tanggungjawab mendidik anak-anak. Semua perkara tersebut mengandungi kelebihan yang sangat besar. Ini kerana ia adalah tanggungjawab dan tugas kepimpinan. Jadi bila suami ada isteri, bermakna dia menjadi pemimpin dalam rumah dia. Bila ada anak pula, dua kali pimpin. Nak jaga isteri lagi, jaga anak lagi. Bagaimana nak menguruskan sedemikian. Dan kita kena ingat, orang yang berani marah kepada kita, siapa dia? Kalau kita ni CEO ke, pegawai besar ke, apa benda, siapa dia yang berani marah dengan dia? Isteri. Bahkan menteri pun, orang kata isteri je boleh marah dengan dia. Orang lain tak boleh marah. Contohlah, ini kehebatan isteri. Tak ada realiti contoh. Kita tak kata dengan siapa-siapa, kita kata kita sendiri. Kita ni pendakwah hebat-hebat dah. Ceramah orang dengar belaka, menangis-nangis. Setengah ustaz tu. Balik, lambat balik sikit, kena kat pintu lagi. Alah, ceramah orang lain pandang, bini kena. Bini pula kena, dia pula kena dengar ceramah balik kat rumah. 5 minit kena. Contohlah, saya tak kerja kena. Jadi nak menghadapi kerana tak tahu orang perempuan macam mana dia jadi berani dengan suami dia. Kita pun heran juga. Bila orang tanya balik, kenapa awak marah saya? Sebab saya sayang dengan awak. Betul kau marah sayang? Betul tak? Muslimat kita boleh terima macam tu? Itulah hujah dia. Itu hujah dia. Dia kata, kenapa marah dengan suami? Dia kata, sebab saya sayang dengan dia. Orang sayang, orang gosok, bukan marah. Orang yang bimbang berlaku kecuaian dalam melaksanakan tanggungjawabnya sudah pasti akan bersikap berhati-hati dan mengambil berat terhadapnya. Kita tahulah kalau kita ni rasa tanggungjawab, habis waktu kerja balik rumah. Ketahanan menghadapi penderitaan dan bersabar kerana mendidik keluarga dan anak adalah sama kedudukannya dengan jihad fisabilillah. Alhamdulillah, hari-hari suami berjihad. Mana tak jihadnya? Bila orang marah kita sabar. Jihad tak jihad tu? Jihad. Nak pergi tempat mana-mana, tak dapat pergi, kena balik dulu, ambil visa. Dapat keizinan, baru kita pergi. Bawa sekali lah, apa susahnya. Ni setengah orang tak nak bawa isteri dia. Dia kata biar dia duduk kat rumah, saya yang hidup sini. Tak boleh, kita kena bawa pergi tempat kuliah, tempat ceramah. Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Nabi kata, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlik. Antara dinar ni ringgit lah kalau lagi zaman kita ini, yang kamu belanjakannya pada jalan Allah, dan dinar yang kamu belanjakan untuk membebaskan hamba, dinar untuk kamu mensedekah pada orang miskin, dan dinar yang kamu belanjakan untuk keluarga kamu, maka yang paling afdal ialah dinar yang kamu belanjakan untuk keluarga kamu. Hadis ini riwayat Muslim. Sebabnya yang lain tu menjadi sunat, yang keluarga ni wajib. Itu puncanya. Kalau suami tak bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak, siapa yang nak bagi? Jadi pada kali wajib, maka dia yang paling afdal. Bila berlaku bertemu sunat dengan wajib, maka yang wajib itu didahulukan. Memadailah kepada kita ada 4 faedah berkahwin. Yang pertama nak dapat anak, yang kedua nak jaga diri daripada gangguan syaitan, yang ketiga menenangkan hati. Cuma yang keempat ni yang agak sukar untuk diterima oleh orang perempuan. Sebab ada orang perempuan mengadu, dia kata kenapa saya ni jadi seolah-olah jadi bebanan, liability kepada suami. Dan memang bila sebut dalam kitab ni kata mu kena bersabar dengan karenah dia. Dan Nabi kita beberapa kali dalam hadis Nabi kata la yafruqu mu'minu mu'minatan. Jangan seorang suami itu benci, menghina isteri dia. In kariha minha radiya minha akhar.
in kariya minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia tak suka dengan satu perangai isteri, dia kena ingat yang baik banyak lagi. Isteri dia contohnya masak Masya Allah, pandai sungguh. Apa menu pun dia boleh buat. Dah, nak makan Cina boleh, Arab boleh, semua boleh. Tapi mulut tu sambil duk masak, duk marah ke suami. Jangan duk dengar mulut dia tu. Kita guna mulut kita yang untuk makan hak dia buat. Selesai lah satu masalah. Dah. Ada suami Masya Allah masak tak apa, isteri masak tak apa reti, goreng telur pun kadang-kadang hangit. Tapi kalau masuk dalam rumah dia macam istana, dia punya tertib, dia punya bersih, macam-macam. Jadi Nabi kata, kalau kamu tak suka satu perangai, satu akhlak, radhiya minha akhar, kamu kena tengok dalam sudut yang lain. Ini satu keadilan tarbiyah, didikan yang Nabi beri. Masya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak adalah lebih motivasi daripada ini. Jadi maka kita akan jadi tenang. Allah, isteri aku ni macam ni banget. Tapi ingat baik-baik lagi tu, barulah kita rasa ada keseimbangan. Allah, habislah kita dalam bab faedah. Kita berpindah pula kepada penyakit. Ya adalah, biasalah. Kalau ada faedah tu adalah afat dia. Wa fin nikahi afatun. Terdapat beberapa penyakit dalam perkahwinan. Kahwin ni ada pula penyakit. Yang pertama, aqwaha, yang paling tinggi darjat dianya, tidak mampu mencari rezeki yang halal. Jadi kita kahwin nak cari rezeki yang halal tak dapat. Ini ia akan merumitkan keadaan dan mungkin menyebabkan seseorang yang berkahwin mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini kalau dia salah pilih lah. Dia tahu dah isteri dia suka beli barang-barang yang mahal-mahal, suka tu suka ni, pergi pilih buat apa budak tu kan. Yang akhirnya terpaksa kena cari rasuah, kena cari apa nak cover balik keuangan yang tidak cukup. Tapi kalau cari yang baik-baik, tajuk insya-Allah dia pula bantu. Yang kedua, cuai dalam menunaikan hak-hak isteri serta tidak sabar dengan perangai dan kerenah mereka yang menyakitkannya. Kita tak didik baik, kemudian kita pula tak sabar. Ini suatu perkara yang sangat berbahaya kerana seorang suami adalah pemimpin dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap pimpinannya. Dia dapat isteri tapi tak didik dengan baik. Isteri selalu buat masalah. Keluar rumah tak minta izin, keluar rumah tak mau tutup aurat contohnya. Semalam dalam ceramah saya semalam tentang sedikit tanggungjawab. Bila sebut tentang kezaliman seorang terhadap orang lain, jadi kita sebutlah pukul orang ni. Ada satu lagi zalim yang agak ketara zaman moden hari ni, iaitulah apabila isteri memamerkan tempat-tempat yang tidak halal dilihat oleh orang lain yang menjadi hak suami kepada orang lain. Ini satu kezaliman yang besar. Aurat dia yang boleh tengok suami dia je. Tapi kalau dia buka untuk orang lain tengok, bermakna dia telah melakukan satu jenayah dan kezaliman kepada suami sendiri. Mana tidak afak, tidak penyakit macam ni. Suami duduk di masjid zikir tapi membenarkan isteri mendedahkan aurat kepada orang lain. Apa kita nak buat? Ini satu penyakit. Yang ketiga, apabila isteri dan anak-anak melalaikannya dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ni ada ceramah, kita nak pergi dengan kuliah contohnya. Isteri dan anak pula ada parti ke dia panggil, pesta-pesta. Hotel yang saya duduk semalam, Allah, ada pesta apa tak tahu, pelik. Semua orang berpakaian pelik-pelik belaka. Tengok hak Melayu pun pelik, hak Cina, India, semua pakaian pelik. Saya kata ni bangsa apalah, tak tahu. Tak nak sebutlah nama hotel, pergi cari sendirilah. Pelik. Kena hak lagu ni berat kita. Jadi halangan nak berzikir yang ada. Kita kan lepas subuh ada zikir, lepas salat asar ada zikir petang. Oh, dia orang duduk marah. Cepat ni, tak boleh. Nak pergi Allah. Kerana itu siang dan malamnya dihabiskan dengan berseronok bersama mereka, hatinya tidak dapat meluangkan masa untuk berfikir dan beramal untuk hari akhirat. Ini di antara afat ataupun penyakit-penyakit. Tapi penyakit ini insya-Allah penyakit yang tidak besar sangat kalau dapat kita menanganinya dengan cara yang baik. Inilah himpunan faedah dan juga penyakit perkahwinan.
Untuk menentukan sama ada seorang itu lebih baik berkahwin atau tidak, dia perlu mencerminkan dirinya dengan faedah dan penyakit. Letak senarai faedah, letak senarai penyakit. Ia bergantung kepada setiap individu. Sekiranya penyakit tersebut tiada, bahkan akan lahir faedah dalam dirinya, seperti memiliki sumber harta yang halal, berakhlak mulia, dan pada waktu yang sama dia adalah pemuda yang berhajat untuk meredakan runtunan nafsu syahwat, serta memerlukan orang yang membantunya menguruskan rumah tangga, tidak syak lagi bahawa ketika itu berkahwin adalah lebih afdal kepadanya. Ini dipanggil fiqh al-muwazanah, fiqh membuat penilaian. Yang mana mudarat dua ni? Sekiranya faedah-faedah ini tiada, bahkan boleh menimbulkan pelbagai penyakit pula, maka membujang adalah lebih afdal. Balik timbang betul-betul ni. Persoalan ini khas kepada seorang yang tidak berhajat berkahwin. Jika dia berhajat, dia mestilah berkahwin. Tak boleh tangguh lagi lah. Pergi. Habislah kita akan berpindah pada faslun fi tibil ishrah. Fasal pada pergaulan yang baik. Bila kita kahwin, bermakna kita ada kawan. Ada kawan dan ada teman hidup, dan isteri adalah kawan, bukan hamba. Untuk mendapatkan pergaulan yang baik, seorang calon isteri adalah memiliki beberapa ciri berikut. Dalam kitab dia ni bagi 10 ciri. Kita tengok dulu setakat mana yang mampu. Kalau tidak, kita dirilah setakat mana yang boleh. Macam ada seorang kawan saya, dia nak kahwin, dia bagi 10 kepada mak dia, suruh cari. Cari tak jumpa, cari sampai 2 tahun dia tunggu tak jumpa. Akhir sekali dia pergi jumpa mak. Dia kata, mak, saya cancel semua syarat saya yang lepas. Saya nak tinggal 2 je syarat. Yang pertama, orang perempuan. Yang kedua, akhlaknya baik. Cukup, lain tak usah. Pasal dia puas tunggu, mak dia cari nak tip, nak tanda yang 10 tak jumpa. Akhir kali dia kata, mak, ginilah, asalkan dia perempuan dan orang yang sesuai dengan saya, cukup lah, jangan duk fikir banyak. Mak dia kata kalau lagu ni lama dah boleh kahwin. Habis benda dia cek belaka. La ilaha illallah. Pelik-pelik orang ni. Nanti kalau ada masa kita cerita lagi syarat-syarat yang pelik tadi. Kalau tak ada, kita berhenti setakat tu dulu. Saya tengok giling kepala. Masa saya muda lagi tak kahwin ni. Kata kalau lagu ni semua orang buat syarat atau dunia ni, ramai orang tak kahwin. Yang pertama, ad-din, agama. Tengok orang yang ada agama ke tidak. Ini yang paling penting sekali dalam hidup kita ni. Ini adalah perkara yang paling asas, kerana sabda Nabi SAW yang bermaksud, alaika bizatid din, hendaklah kamu memilih perempuan yang beragama, yakni berpegang dengan ajaran agamanya. Beragama, semua orang agama. Orang Melayu, Malaysia, semua agama Islam. Dia tak semayang semua hidup sampai hari ni pun, alhamdulillah, kad pengenalan dia Islam. Itu di antara keindahan Islam di Malaysia. Nasib baik tu, kalau tak tulis, berat je. Kalau perlembagaan tidak tulis Islam dalam kad pengenalan ni, saya ingat bilangan orang Islam di Malaysia berapa ramai? Tak ramai. Yang berani declare dia sebagai seorang Muslim, tak ramai. Sebab rugi kalau istihad, rugi. Banyak kan tempat di Malaysia ni Islam dilarang masuk, dia nak masuk. Sekiranya dia tidak mempunyai asas agama yang kuat, dia akan merosakkan agama suaminya, bahkan boleh membebankan si suami. Ini berat kita ni. Apatah lagi sekiranya isteri terlalu kuat cemburu. Ni mana nak cek macam mana? Belum kahwin lagi ni. Sudah pasti menimbulkan kekacauan dan mengeruhkan suasana kehidupan. Jadi cemburu kena ada, tapi melampau dalam cemburu itu masalah. Melaka bunyi telefon, angkat, dengar suara orang perempuan, marah dah. Siapa? Jadi semua benda kena lapor dengan dia belaka. Teruk kita. Saya kadang-kadang tak berani nak angkat telefon ni, takut orang perempuan. Kalau duduk kat rumah, suruh isteri angkat. Ya, angkat. Orang tanya soalan, jawab kata. Tanya dia soalan. Biasalah kadang-kadang orang perempuan sifat dia ada sifat cemburu. Yang tak ada cemburu tu bukan orang lah tu. Pasal tu di antara larangan dalam Islam ni, kalau tengok dalam buku keindahan Islam kita tu, dalam bab larangan makanan, di antara makanan yang tak boleh makan, iaitulah babi. Sebab babi ni binatang yang tak ada cemburu. Orang yang makan binatang ni, dia tak ada cemburu.
Sampai masuk pintu dewan perhimpunan mana-mana, tak ada masalah. Isteri pergi kiri, suami pergi kanan, tukar. Orang lain duduk dengan dia. Dia tengok je, tak ada masalah. Ini kesan babi. Pasal tu saya takut tengok hari ni dalam buku halal haram yang dikeluar oleh pengguna tu, banyak dia kata dalam makanan kita hari ni ada unsur khinzir. Tuduhan yang dia buat. Tapi oleh kerana kita tak pasti benda tu ada, tak haram kita makan. Kecuali kita pasti. Tapi kalau ada sungguh tempias masuk tanpa izin ni, sebab kita tengok hari ni macam perasaan cemburu ni macam tak ada ya. Ayah tengok anak jalan orang lain pun tak apa, kawan dia. Jadi macam orang panggil mati rasa. Tahu mati rasa? Perasaan sudah tidak ada. Orang mati rasa orang kebas. Orang cocok pun tak sakit, iri pun tak ada masalah. Perasaan keagamaan dalam bab isu ni sudah tidak ada. La ilaha illallah. Jadi kalau ambil perempuan yang tidak ada agama, akan menyusahkan suami dia. Kalau suami tak ada agama pun susah juga isteri dia, kan? Jadi dua-dua kena ada agama. Yang kedua, berakhlak mulia, husnul khuluq. Ini kerana akhlak yang buruk lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Jadi kena tengok akhlak. Akhlak ini memang penting. Yang ketiga, tubuh badan yang menarik. Tengok adik dia ni sebut belaka. Ini juga dituntut kerana ia mendapat mengukuhkan perkahwinan. Oleh itu syarak memerintahkan supaya melihat perempuan yang ingin dipinang. Nak tengok orang perempuan, nak kahwin dia, pergi tengok dulu. Jangan tak tengok. Setengah golongan mereka tidak melihat kepada kecantikan kerana mereka berkahwin bukan untuk berseronok. Ini orang peringkat lain dah ni. Diriwayatkan bahawa Imam Ahmad rahimahullah telah memilih seorang perempuan yang juling matanya, walaupun perempuan tersebut mempunyai saudarinya yang lebih cantik. Dia kata dua beradik, ambil hak ni, hak udun. Dia ada matlamat lain. Sebab dia ni boleh jadi ramai orang pergi rumah dia. Jadi kalau ambil yang cantik sangat, orang duk tengok isteri dia, tak tengok dengan dia. Saya tak kata Imam Ahmad ni, anggap apa ni, andaian saya, kalau ada orang bersifat sedemikian. Jadi orang tak fikir dah dia tu. Lawak dia tu dak, orang tengok dia bukan tengok isteri. Pasal itulah kalau kita buat besar-besar, jangan cari PA kita yang comel-comel. Orang tak tengok kita, tengok dia. Jadi dia kata buah tak ada pun tak apa, PA dia lah. Itu masalah dia. Walau bagaimanapun fenomena ini jarang berlaku kerana kehendak naluri manusia adalah sebaliknya. Jadi saya tambahlah, saya nak syarah sikit bab yang ketiga ni. Tak boleh kalau anak nak kahwin, biar anak yang tengok, bukan mak bapak yang tengok. Ini tak. Anak dia berkenan. Orang Kelantan kata mati ke diri dah minat ke budak ni. Mak ayah dia, tak comel dia tu. Kerana saya tanya mak dia, mak cik nak kahwin ke anak kahwin? Dia kata anak nak kahwin. Dah, apa yang sibuk awak tu? Dia berkenan, mata dia. Dia comel tak comel seorang manusia ni seperti kita pergi kedai kain. Kedai kain, kita suka dengan warna ni. Lawa warna ni. Ataupun kita kata, kain lagu ni, siapa tak minat. Kita letak je, mari orang belakang masuk. Masya Allah, 10 kedai dah saya cari. Inilah kain yang saya nak. Terkejut kita tak? Aku tengok pun tak mahu, dia kata 10 kedai dia cari. Itu saya. Pasal tu saya tengok. Saya ni kadang-kadang suka bergurau dengan kawan-kawan. Tengok orang dua orang mari, suami isteri. Saya kata, Masya Allah, jauh jarak comel suami dengan bini dia. Dia mari, happy berjalan dua tu, cakap depan kita ni, tanya masalah. Mana dia duduk dua tu, kata orang sangat bahagia. Kita nampak, kita berdalam hati detik-detik, lagu manalah dia ni boleh pilih kawan ni. Tapi dua tu nampak bahagia. Pasal itulah saya buat kesimpulan bahawa masalah memilih isteri, kita kena suruh pilih siapa anak yang nak kahwin tu, pilih dalam bab rupa. Tapi dalam bab akhlak, dalam bab agama, itu tanggungjawab kita sama-sama. Tapi dalam bab rupa, jangan campur tangan. Kuasa besar PBB, mak ayah ni jangan campur tangan dalam bab perkahwinan anak. Saya jumpa seorang, ada kedai hari ni, mak dia nak tukar dengan seorang lagi. Dia kata, Ustaz, nasihatlah ke anak saya ni, tak comel dia cari tu. Ni lawa lagi, dia jumpa dia comel lagi. Saya tanya direct depan mak dia, saya kata, boleh tukar? Dia kata, Ustaz,
Ustaz nak suruh saya hantar kat mana pun boleh, mak nak suruh saya pergi mana boleh, tapi nak tukar ni tak. Tengok semangat dah dia tu. Saya tengok memang tak comel sungguh pada pandangan saya. Tapi anak dia kata, Ustaz, dalam bab hak nisa, tolonglah saya minta maaf, saya tak nak dengar kata Ustaz ni, sebab dia nak ke budak tu. Saya cakap, makcik teruskan, sebab dia dah berkenan. Alhamdulillah dapat kahwin. Dan kemudian satu kes saya tak tahulah celupar mulut kat mana tahu. Bila saya cakap, mana-mana orang yang nak kahwin, kalau ayah dia halang, bawa saya nak pergi berunding dengan ayah dia. Lepas pada tu keluar dalam YouTube, ramai yang telefon. Dia kata, Ustaz kena pergi juga ke mana pun, sebab ayah saya memang tak bagi. Kalau cari paksa aku. Kalau kita kenal ayah dia boleh juga bincang. Kalau orang tak kenal, nak bincang macam mana? Ni pun jangan duk buat lah. Ustaz, saya duk cari percasar dengan budak-budak ni. Memang dia ambil kesempatan. Jadi isu yang ketiga ni, naluri manusia tak sama. Nasihat saya kepada ibu bapa supaya jangan tekan sangat anak-anak apabila mereka nak kepada orang tertentu dalam bab rupa. Dalam bab agama boleh bercakap, budak ni memang tak semayang, budak ni memang tak, jadi boleh kita tekan di situ. Tapi dalam bab rupa, dia sendiri yang menentukan, sebab dia yang nak kahwin. Yang keempat, mahar. Khifatul mahar, mahar yang sederhana. Sa'id ibn Musayyib telah mengahwinkan anak perempuannya dengan mahar hanya 2 dirham zaman tu. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, janganlah kamu berlebih-lebihan atau keterlaluan dalam masalah mahar perempuan. Sebagaimana kita tak nak jual anak kita, kita juga jangan letak anak kita terlalu tinggi mas kahwin. Tapi mas kahwin orang Malaysia, orang di luar ni lain. Kita orang Kelantan, yang kita akad tu 10,000, 5,000 itu, tu ya, tak ada hal lainnya. Kat sini masa akad berapa? RM80. Masa nak bagi tu nak minta 20,000. Itu main-main dengan dia tu. Sepatut akad hatu lah kita nak bagi dengan dia ni. Ada pula mahal dengan mas kahwin lain-lain pula. Pekoh mana dia ambil? Dulu kahwin. Ni tak masuk lagi. Ni baru mahal baru ni. Kita bincang bab mahal dulu. Ambil mahal yang tak usahlah menyusahkan. Kadang-kadang pelajar orang ni baru tamat belajar kan. Nak suruh bagi 20,000 mas kahwin. Habis nak ambil mana duit orang tu? Memang zalim. Zalim pada anak perempuan sendiri. Budak ni pula terpaksa main TST kat belakang. Awak bagi je mak nak berapa. Lepas je akad nikah saya transfer balik duit. Tak sampai esok, masuk dalam bilik buka internet, ambil balik duit awak 10,000. Selesai masalah. Mak dia minta esok, tak ada dah mak, saya sedekah ke suami saya. Tapi akad nikah dah selesai kan. Dia mengamuk cara mana pun, barang dah beres. Bagi orang tua tu. Sebagaimana makruh pihak perempuan melampau dalam menentukan kadar maharnya, demikianlah juga pihak lelaki makruh bertanya tentang harta yang dimiliki oleh pihak perempuan. Jangan bertanya, mu nak banyak ada harta apa. Al-Imam As-Sawri berkata, apabila seorang laki-laki berkahwin dan berkata, manakah harta yang menjadi milik orang perempuan, ketahuilah dia adalah pencuri. Jadi dia kahwin dengan kita kerana kita ada harta banyak, jangan ambil orang ni. Ni lus, dia panggil lus, mana pencuri. Tapi zaman kita hari ni masalah je lah. Kalau bagi orang mari tanya anak, dia akan tanya dulu. Dia tak tanya semayang ke tak. Dia tanya berapa pangkat. Tu yang orang buat cerita. Ada seorang ni pergi nak pinang anak orang ni. Orang tengah ni main sikit. Dia kata, kerja apa ni? Pengantin nak pinang anak saya. Dia kata kerja pomen. Tahu pomen? Mekanik. Dia pun berhenti cakap, wah, mana boleh anak saya habis you. Pomen mari nak minta anak dia. Jadi nampak sangat dia ni kebendaan. Jadi makcik ni pun pergi cari dalam kampung yang sama anak budak perempuan lain, minta diterima. Hari kahwin, tengok anak budak ni lelaki ni mari, kereta besar, baru dia tanya balik, budak tu pomen beki apa? Dia tak tanya awal tadi. Dengar je nama pomen ni, terus reject selalu. Dia kata, makcik tak tanya. Kalau tanya saya jawab. Dia bukan pomen biasa, bukan beki basikal. Dia pomen kapal terbang. Rupanya engineer kapal terbang. Gaji 10,000 lebih. Dia kata, tak bagi tahu awal-awal. Dia kata, saya nak tengok otak awak ni. Awak nak kahwin anak ni dengan orang baik ke nak kahwin dengan duit dia? Kena dengan dia. Kita kena buat juga sekali-sekala macam tu tak? Pasal itulah saya dengar ada satu cerita kawan saya tu. Dia nak pergi pinang kawan dia ni, nak pergi minta budak ni bawa teksi.
Oh, dia bawa teksi dia pergi. Aduh pula. Ngacau sungguh. Tapi yang perempuan tu dah tahu dah dia ni habis universiti dia berlakon dia bawa teksi. Tapi nak tahu ayah dia boleh terima ke tidak mari dengan teksi ni. Kita kena buat agak sekali-sekali dah. Lagi bawa teksi kita takut sebab saya minta anak awak driver teksi. Tanya dulu. Saya bukan sebagai driver, saya tokek teksi baru dia tahu kan. Yang kelima ni Al-Bakarah, iaitulah anak cari untuk orang yang mula-mula, yang muda-muda ni cari anak dara. Syarak menuntutkan kerana ia akan menyuburkan perasaan cinta. Dia panggil orang yang belum ada pengalaman. Kemanjaannya terhadap suami adalah lebih kuat berbanding dengan seorang janda. Janda dia buat perbandingan susah kita. Lain macam ni. Tak. Dulu biasa naik kereta BMW contohnya. Sekarang ni naik kancil je. Boleh banding. Itu bahaya juga tu. Tapi tak salah. Cuma dipanggil aulawiyat ni. Hasilnya akan termeterailah kasih sayang. Naruri manusia secara semula jadi akan merasa lebih mesra dengan orang yang baru kali pertama mahu berjinak dan bermesra. Kasih sayang suaminya kepadanya akan menjadi lebih sempurna kerana naluri kebanyakan manusia tidak menginginkan wanita yang sudah disentuh oleh orang lain. Jadi ini sebaiknya macam itulah. Kerana Nabi kita sebut halla bikran tudaimuka. Nabi kata bila Jabir kahwin dengan janda, Nabi kata halla bikran, kenapa tak kahwin dengan anak dara? Jabir kata masalah Rasulullah, sebab ayah saya mati tinggal anak adik-adik kecil-kecil. Jadi kalau saya kahwin yang sebaya, ini orang tu jadi kawan pula. Akhir sekali tidak dihormati. Maka dia kahwin yang sudah berumur lebih baik, sebab dia kata budak ni dihormat kepada mak tiri dia. Jadi ada sebab-sebab lah yang tersendiri kan. Tapi kata di ahli syair, mal hubbu illa lil habibil awwali, cinta itu sebenarnya lebih kepada yang kali pertama yang dia jumpa itu. Tak tahulah, saya main falsafah pula ni. Cinta pandang pertama kata orang ke apa benda. Baik. Berapa dah kita? Yang ke-6. Hendaklah kahwin antakuna waludan, hendaklah kahwin wanita yang subur, yang ramai anak. Jadi kita tengok keturunan dia subur, tapi tak semestinya juga. Berapa ramai orang yang mak dia ramai anak, tapi sampai giliran dia tak ramai. Kita dah bincang di awal tadi. Yang ke-7, an-nasab, iaitulah keturunan, iaitu dari keluarga yang beragama dan baik. Ini penting. Keturunan ni kena tengok juga, sebab dia akan turun. Masalah keturunan ni kena tengok dalam, boleh cerita ke tak ni? Dia ada keturunan yang penyakitnya akan turun. Beberapa jenis kategori. Di antaranya penyakit gila babi. Hak ni akan ada dalam orang bawah nanti, akan ada yang ni. Jadi kalau ada hak tu, kena pergi tanya doktor lah, serius ke tidak ni. Yang biasa ada keturunan ni, orang penyakit, tak payah sebut aku deh, takut sensitif sangat. Penyakit asma, biasa dia akan turun. Ada seorang kawan saya, dia kahwin, isteri dia tu asma. 5 orang anak, 4 daripada anak dia kalau berjalan bawa tong gas untuk sedut dia punya. Saya kata apa benda ni, hari raya duk tarik benda tu. Dia raya kat Madinah musim sejuk. Dia kata semua anak aku asma. Yang cermin mata biasalah kot, cermin mata. Sebab Palasi cakap macam ni tu. Kalau dulu pun cakap juga. Yang cermin mata pun saya ingat memang dia akan turun. Anak-anak dia pakai cermin mata habis. Tapi cermin mata zaman moden ni satu orang panggil gaya hidup ya kan. Yang ke-7, keturunan ni iaitu dari keluarga yang beragama dan baik. Jadi nasab tu memang ada kesan. Yang ke-8, dia seorang yang asing. Asing di sini bukan makna orang luar, foreigner dah. Maksud asing ni bukan daripada keluarga. Sebaik-baiknya kita kahwin ambil orang lain yang tak ada keturunan dengan kita. Sebab kalau kahwin yang keluarga kita, sepupu ke orang yang dekat, dia memang keluarga kita dah. Dan kalau berlaku clash nanti, putus keluarga, banyak cerita. Tapi yang kahwin dah tu terus kan, jangan buat masalah pula. Ustaz tak. Jika lelaki disuruh melihat perempuan yang ingin dipinangnya, wali pihak perempuan
pula dituntut agar melihat aspek keagamaan, akhlak dan keadaan laki-laki yang meminang. Ini kerana dengan perkahwinan wanita akan dimiliki dan dikawal oleh suami. Mana kita nak serah anak kita ni, biarlah orang yang beramanah. Sekiranya si wali mengawinkan anaknya dengan suami yang fasik, wal'iyazubillah, atau ahli bid'ah. Kita tengok hari-hari orang ni nak selawat duk bergendang contohnya. Ataupun nak berzikir bawa gitar lagi. Zikir subhanallah, alhamdulillah, main gitar. Banyak tak banyak hari ni? Banyak. Atau apa sajalah, hari-hari dia buat benda pelik-pelik. Dia telah melakukan satu kesalahan yang besar terhadap anak perempuannya dan juga ke atas dirinya sendiri. Kita tahu dah orang ni tak semayang, nak serah anak kita kepada orang tak salah, apa yang kita nak buat? Nak serah anak kita kepada kaki judi, orang yang memang macam tu perangai dia, boleh kenal lah. Seorang laki-laki telah berkata kepada Al-Hasanul Al-Basri, dia kata, orang-orang macam manakah yang patut aku kahwinkan dengan anak perempuan? Beliau berkata, orang yang bertakwa kepada Allah. Mengkahwin anakmu kepada orang yang bertakwa. Jika dia menyayangi isterinya, dia akan memuliakannya. Jadi kalau dia sayang, dia muliakan isteri dia. Tetapi jika dia memarahinya, dia tidak akan menzalimi. Kalau dia marah pun dia tak zalim pada isteri. Hari ini masalah zalim pada isteri, Allahu Akbar, cukup dahsyat. Pergilah dengar dekat mahkamah. Kalau tak ada kerja, pergi duduk tunggu dekat mahkamah syariah pagi-pagi. Masya Allah, memang dahsyat. 3 tahun, 4 tahun kena gantung. Orang panggil gantung tak bertali. Tak tahu gimana suami. Suami ada, tapi tak hirau dengan isteri. Itulah saya kata, kalau kamu tak nak dengan dia, cerai kan. Dia boleh kahwin dengan orang lain. Ramai lagi orang yang berpeluang untuk kahwin. Tapi kalau dia gantung macam ni, nak kahwin orang lain pun tak boleh. Suami pun ada macam tak ada. Bahkan macam-macam penyiksaan yang dia buat lagi. Jadi kepentingan kita kahwin ni bukan daripada kalangan keluarga ini. Orang yang asing, maknanya orang yang bukan dari kalangan keluarga. Itu cantik sebab nak merapatkan ukhuwah orang lain. Bahkan ada setengah orang bila dia kahwin, sebuah setengah kitab lah hurai. Dia kata kalau kahwin dengan orang dekat sangat, dia tengok muka budak ni, dia ingatkan makcik dia. Kena kahwin, jadi dekat, yang menyebabkan kurang dia punya semangat tu. Baiklah, ini habislah kita. Kita berpindah kepada faslun fi adabil muasyarah. Fasal adab bergaulan dengan isteri, suami isteri. Yang pertama, tanggungjawab suami. Lepas tu kita pergi tanggungjawab isteri pula. Seorang suami adalah menjaga kesederhanaan dan adab-adab dalam 12 perkara. Allah, banyak ni. Yang pertama, mengadakan walimah. Kalau kahwin, mesti buat kenduri. Tak boleh senyap-senyap. Walaupun kahwin di Thailand, kena kenduri juga kat sini. Orang tak tahu kalau tidak. Mai bila kahwin dia orang tu, nampak duduk jalan dua tu. Itu menimbulkan fitnah dan menimbulkan masalah. Hukumnya adalah sunat, tapi jangan sampai mereka pembaziran yang ini buat. Bukan majlis kahwin tu besar yang menyebabkan kita akan ada dalam kertas yang kita bagi tu, tidak ada ni, ada majlis kahwin kan. Itu sebarkan dan boleh diringkaskan. Kalau gaji pula, tambah yang ni pula, tanggungjawab ni. Yang kedua, berakhlak mulia ketika bersama isteri. Ni jangan setengah orang tu balik rumah, Masya Allah, pendiam, tak pernah cakap. Tapi kalau di luar rumah dengan kawan-kawan, dengan friend, tambah-tambah dengan orang yang perempuan pula, tak habis air liu, kata orang. Bercakap siang malam, ada je tajuk nak bercakap. Dengan isteri nak bergurau sekali pun tak mahu. Tidur je dekat dia. Tapi tak ada komunikasi, tak ada apa ni, tak ada interaksi, cara buah-buah ke apa dia. Dan bersabar menghadapi kerenahnya yang lahir dari kelemahan akalnya. Minta maaf lah, setengah orang disalah faham. Dia kata orang perempuan kurang akal. Bukan maksud kurang akal, tak cerdik. Bahkan kalau kita tengok murid-murid kita di kolej, di mana-mana hari ni pun, yang skor tinggi ni perempuan. Yang lelaki tak usah duk lah. Memang rajin punya lelaki ni, rajin berjalan. Yang perempuan boleh tinggi, benar tak? Tapi bukan maksud akal tu, keputusan dia nak buat tu. Kalau bagi dia berat, pasal itulah Allah Ta'ala tak beri orang perempuan ni cerai suami. Kalau bagi, berat lagi, 10 mahkamah pun tak cukup lagi. Hari-hari lambat balik sikit, SMS, saya cerai dah awak.
Suami kata aku nak pergi tidur mana lah malam ni, kena ceraikan isteri. Allah Ta'ala bagi akal dia orang ni, pemikiran dia, keputusan yang dia buat tu kadang-kadang gopoh, nak cepat. Jadi bagi ke suami pun ada juga masalahnya, tapi lebih kurang daripada kalau pergi pada perempuan. Dalam hadis sahih Nabi kita sebut istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila' wa inna a'waja syai'in fi dhil'i a'lah fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khaira. Bergaulah dengan baik terhadap golongan wanita, yakni para isteri. Berkawan baik-baik dengan dia. Mereka itu dijadikan daripada tulang rusuk. Ini masalah. Hadis ni betul kalau orang perempuan ambil daripada tulang rusuk. Zaman dulu orang pergi cek berapa tulang kanan, berapa tulang kiri. Kalau ada kurang, bermakna satu telah diberi kepada orang perempuan. Waktu saya tahqiq kitab Al-Matlabul Ali itu, fi Syarhi Wasit Al-Ghazali, ulama bahas panjang dalam ni. Saya buka banyak kitab. Kadang-kadang kita senyum tengok. Dan keputusannya orang perempuan ni bukanlah ambil daripada tulang rusuk laki-laki yang kita buat, tapi ada bandingannya di sini. Nabi kata apa? Yang paling bengkok adalah yang paling atas. Tulang rusuk yang paling melengkung kuat tu yang di atas. Sekiranya kamu membetulkannya, dia akan patah. Sekiranya kamu membiarkannya, dia terus menerus dalam keadaan bengkok. Oleh itu bergaulah dengan baik terhadap mereka. Jadi hadis ini lebih kepada bandingan. Orang perempuan ni sifat dia macam tu, tak betul straight, dia ada bengkok. Jadi kalau tak tahu dah jalan yang ada melencong, ada kona, mu jangan duduk pergi betul, naik bukit lah kita. Betul tak? Kena jalan macam ni. Kita tahu dah perangai perempuan ni suka merajuk, suka dipuji-puji contohnya. Suka apa lagi? Jawab je lah, saya nak tambah kat sini. Senang macam tu. Senang kita bagi tahu kat depan ni kan. Jadi suami kena ikut jalan dia. Jangan, Nabi kata, kalau mu betul kan, patah. Tapi ikut pun jangan sampai kita termelengkung sekali dengan dia. Mana dalam perkara-perkara yang boleh ditasamu, ditoleransi, ikut. Itu kerana isteri. Sebab itulah Allah Ta'ala izinkan Nabi kita kahwin lebih daripada 4 orang. Cuba baca dalam buku tentang isteri Nabi, semuanya daripada pelbagai latar belakang. Ada yang umurnya sudah lama sikit, ada yang muda, ada yang tinggi pendidikan, ada yang biasa. Sebab nak suruh Nabi kita tahu semua perangai orang ni, maka Nabi kita mengeluarkan nasihat-nasihat dia berdasarkan pengalaman yang dia ada. Sebab tu ustaz ni kalau kahwin seorang je, pengalaman dia cukup rendah. Nak cerita tak boleh, dia tak tahu satu tu saja ya. Dia tak boleh nak hurai banyak dah. Ketahuilah bahawa berakhlak mulia terhadap isteri bukan hanya dengan tidak menyakitinya. Bukan kata tak tampar bini, tak kutil dia, itu tak. Bahkan bersabar menghadapi segala kerenahnya yang menyakiti hatimu, serta bersikap lemah lembut ketika dia dalam keadaan tidak sabar dan marah itu, tidak sedar dan marah. Jadi bila dia marah, kita senyum. Kalau lawan juga, patah tak patah. Sebab tu Nabi kata, jangan duduk betul benda yang memang dah bengkok tu. Jadi kalau dia marah, kita senyum. Lepas dia senyum, pergi bercakap dengan dia pula. Nak marah secara mana suami dia? Contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Umar meriwayatkan bahawa isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuntut sesuatu daripada baginda, dan salah seorang daripada mereka pernah meninggalkan baginda selama sehari semalam. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanganinya dengan cara yang sangat bijaksana dan sangat penuh hikmah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bermain-main dan bersenda gurau dengan isteri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba dengan Aisyah. Nabi kita berlari, berlumba lari. Kita setakat kahwin ni pernah dah pergi jogging sekali, berlumba lari dengan isteri. Dak lagi. Pagi esok pergi kat KLCC tu. Dia kata kau ni nak ikut sunnah Nabi ni. Dia kata dah tua baru ikut sunnah Nabi, letih pula kita ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa bergurau senda dengan isteri-isterinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, Nabi kata, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Bukankah lebih baik jika kamu pilih anak dara yang mana kamu boleh bermain-main dan bermanja dengannya, dan dia juga bermain dan bermanja dengan kamu. Hadis ni saya sebut dah cerita tadi. Jabir kata tak boleh Rasulullah, sebab bapak saya meninggalkan anak yang ramai yang masih lagi budak-budak. Jadi kalau ambil isteri yang setara dengan orang juga, jadi friend dia.
Yang keempat, hendaklah senda gurau tersebut berlaku secara sederhana dan pada kadar yang sewajarnya. Jangan keterlaluan sehingga boleh menghilangkan kehebatannya di mata isteri. Bergurau sangat pun sampai isteri tak takut, susah juga kita dah. Orang lain yang takut kan kita, isteri tak takut. Diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa beliau telah memarahi sebahagian daripada pegawai-pegawainya. Dia marah, tegur. Lalu isterinya berkata, "Wahai Amir Mukminin, apakah kesalahan yang kamu dapati padanya?" Isteri ada campur tangan sikit. Umar jawab, "Wahai musuh Allah, apa kena-mengenanya kamu dengan orang ini? Mu nak campur urusan aku? Tak payah." Jadi Sayyidina Umar tegur isteri, jangan campur hak pentadbiran, jangan campur hak syarikat dan sebagainya. Semalam bila saya sebut di antara tanda kiamat, isteri menyertai perniagaan dengan suami. Ramai orang tanya, macam mana ni ustaz? Sekarang ni partner-partner semua suami isteri. Kata, apa salah? Itu alamat kiamat saja. Kan? Alamat kiamat. Ada benda yang salah, ada benda yang tak salah. Jadi alamat kiamat dalam bab ni tak salah. Lepas tu ada orang bagi maklumat, dia kata betul. Kalau orang terlibat dengan MLM, tahu? Kalau isteri masuk dulu, suami mesti di bawah dia. Downline dia panggil. Memang dia kembar sekali dua tu. Saya kata memang alamat kiamat ni jadi dah. Tapi itu termasuk dalam 84 perkara yang kecil. Yang besar, yang tak berlaku lagi, daripada 85 sampai 131. Itu belum lagi. Yang besar 10 perkara itu dah lagi, lambat lagi. Jadi dia kata apa? Kamu cuma alat permainan yang akan ditinggalkan selepas digunakan. Ya Allah. Jadi tengok di bawah ni. Nombor 2, nota kaki. Muhakkik kata terdapat perbincangan di kalangan ulama sama ada riwayat ini sabit ataupun tidak. Ada lagi dipertikaikanlah. Sekiranya sabit daripada Umar, perkataan wahai musuh Allah itu sebenarnya adalah satu ungkapan kebiasaan orang Arab yang tidak bermaksud apa-apa. Macam Nabi kita bila sebut taribat yadaka, maknanya rusak tanganmu, itu bukan doa bagi dia. Orang Melayu pun ada cakap lah, bila kawan-kawan dia kurang dia, oh celaka dia tu. Apakah maksud celaka? Celaka tu mana nak merusakkan dia, ataupun satu kata-kata yang malam bentuk spontan. Itu dia panggil, ada tak gitu? Celaka ke celaka? Itu bahasa kita yang tidak menunjukkan kepada doa. Yang kelima, sederhana dalam cemburu, iaitu tidak sampai mengabaikan perkara-perkara prinsip dan tidak pula berlebih-lebihan sehingga berburuk sangka. Janganlah. Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang seorang suami pulang secara mengejut pada waktu malam tanpa memaklumkan kepada isterinya terlebih dahulu. Jadi isteri pun janganlah itu sangatlah. Bila kita dapat keizinan keluar daripada rumah ni kak, habis benda, guna saja kesempatan yang ada. Nak pergi makan pun keluar dengan kawan pejabat, yang tak ada kena dengan pejabat pun dipejabatkan juga. Itu jadi masalah. Sebab kesian suami yang mengizinkan isteri pergi bekerja, keluar daripada rumah setakat yang diperlukan. Tapi kalau isteri mengguna lebih daripada hak itu dan suami membiarkan, suami akan tergolong dalam golongan yang dayus. Kesian, dayus la yadkhulul jannah. Dalam hadis, orang dayus tak masuk syurga. Jadi apakah kita nak campak suami sendiri dalam neraka? Yang ke-6, bersederhana dalam memberi nafkah, tidak terlalu boros dan tidak pula terlalu kedekut. Seorang suami tidak seharusnya mementingkan dirinya sendiri ketika menikmati makanan yang baik dan enak tanpa mengajak ahli keluarganya menikmatinya bersama. Ini kerana ia boleh menyakiti hati mereka. Zaman sekarang ni saya tengok ramai pemain-pemain Facebook ni, bila dia makan, ambil gambar. Restoran sekian-sekian, tunjuk makanan. Bagi saya, kalau saya tak kata haram pun, perbuatan ini tidak baik. Nabi kata kalau kita masak makanan yang berbang di rumah kita, kena tambah kuah, sebab kena bagi pada jiran tetangga, biar dia rasa juga, oh bang tadi ni ya benda. Jadi kita duk tengok kawan-kawan kita dalam Facebook, ada yang miskin, ada yang tak pernah masuk restoran, hari-hari nasi bungkus je. Tengok Allahu Akbar, ikan bakar lagi, sotong goreng lagi. Telio tak telio dia? Kita telah membuat satu benda yang tidak baik. Jangan duk tunjuk makan apa-apa tak tunjuk. Ini dak makan apa, nasi goreng pun tunjuk. Apa benda lagi tu, habis benda tunjuk belakang. Jadi bila kita makan sedap, bungkus bawa balik kepada anak-anak kat rumah. Ini dak, dia makan sedap dia ya. Tak dalam Facebook pula tu, bini tengok
Aduh, orang tua ni makan seorang-seorang tak balik. Yang ketujuh, seorang suami hendaklah mempelajari hukum hakam yang berkait dengan masalah haid. Ni dah masalah haid, telefon ustaz lalu. Ustaz, isteri saya ni banyak hari dah ni, macam mana? Itu yang dia tanya ya. Dia tak tanya masalah nak solat ke tidak. Saya masa mengajar kitab haid dulu di sebuah masjid. Orang lelaki ramai mengaji kitab mustikah hadis. Sampai bab haid kata nak belajar, kata bab ni. Dia kata, ustaz tak payah bab ni, ini bab orang lain. Hai, kata sedap dia ni. Kenapa? Dia kata tak payahlah, kita kan tak ada haid dengan nifas ni, orang lelaki ni. Saya pun cerita dengan dia, kalau isteri merajuk macam mana? Pergi dekat dia, saya tak boleh salat. Tak apa. Jadi kalau kita tahu haid dengan nifas ni, haid ni, kita tahu haid ni paling lama 15 hari je. Jadi dia boleh merajuk tak lebih daripada 15 hari. Lepas 5 hari kalau kata haid lagi, tak ada dah. Mau tipu aku ni. Lepas pada tu nak belajar pula dah. Berat sungguh. Jadi suami adalah mempelajari hukum hakam yang berkait dengan masalah haid. Melalui ilmu tersebut dia mengetahui bagaimana bentuk pergaulan dengan isteri yang berada dalam keadaan haid. Jadi setakat mana yang dilarangkan, yang dibenarkan. Suami juga bertanggungjawab mengajar akidah yang betul kepada isterinya dan menghilangkan sebarang bentuk bid'ah dari bersarang di lubuk hatinya. Ini tanggungjawab suami. Ajar betul-betul pada isteri iman pada Allah Azza wa Jalla. Hari ni kadang-kadang kita baik, isteri hari-hari pergi rumah Tok Bomo. Pergi rumah Tok Bomo, bomo yang sihir ni lah, yang bomo nak beli ubat gatal, tak ada masalah. Mana perbuatan percaya kepada bomo, dukun. Nabi kata pergi rumah orang yang tahu tukang tilik ni, sudah tidak diterima salat 40 hari. Kalau dia percaya, fasaddaqhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, orang ini telah kufur dengan Quran yang diturun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ajar isteri, tanya dia gimana. Kalau nampak orang balik pelik-pelik kat dapur tu, ada ramu kalau dia panggil apa ni, alat-alat nak main bakar kemian apa tu, cek baik-baik. Ini urusan akidah main lagu ni. Begitu juga hukum hakam berkenaan dengan salat, haid dan istihadah. Istihadah ni darah penyakit, darah yang penyakit. Contohnya, masalah jika darah haid perempuan berhenti sebelum masuk waktu maghrib sekadar tempoh 1 rakaat, dia hendaklah mengqadakan sembahyang asar dan juga zuhur. Maknanya lagi 5 minit nak maghrib, haid dia tamat, maka asar dia kena salat kan, dan dia kena qada sekali dengan zuhur. Begitu juga jika haidnya berhenti sekadar tempoh 1 rakaat sebelum subuh, dia hendaklah mengqadakan sembahyang isyak dan maghrib. Kebanyakan wanita tidak mengambil berat dalam hal ini. Nombor 1 di bawah kata terdapat perbincangan terperinci di kalangan ulama mengenainya. Saya tengok kitab fiqh, jadi saya pun tak urai panjanglah. Ustaz Yunus dah mengajar bab fiqh. Yang ke-8, apabila seorang suami mempunyai beberapa orang isteri, dia hendaklah berlaku adil di antara mereka. Adil dalam giliran bermalam dan pemberian nafkah. Bagi malam dia sama, nafkah sama, bukannya dalam masalah kasih sayang dan persetubuhan. Ini kena tengok waktulah juga. Ini kerana perkara tersebut adalah di luar kawalan dan kemampuannya. Sekiranya mahu membawa salah seorang daripada mereka untuk menemaninya ketika bermusafir, dia hendaklah membuat undian. Siapa yang memenangi undian tersebut, dialah yang akan menemaninya. Jadi kalau dia pergi dah, baru ni undi kena dia dah pergi Jakarta, bulan depan undi kena dia juga, kita tukar orang lain lah pula. Pergi dah kan baru ni kena dia pula, pandang undi dia ni. Ya. Bukan semestinya undi tu maksudnya asal kena dia kat pergi. Tengok tempat lah pula. Yang ke-8, yang ke-9, nusyuz. Nusyuz ni isteri yang derhaka. Sekiranya isteri nusyuz derhaka kepada suami, tak taat, tak ikut peraturan, apa yang kita nak buat? Suami hendaklah membimbing, mengajar dan memaksanya supaya taat. Jangan guna kuasa sangatlah. Walau bagaimanapun dia hendaklah dilakukan secara peringkat-peringkat, didahului dengan nasihat dan amaran. Ada seorang suami, bini dia cemburu kuat sangat. Lambat balik sikit dia kocim itu. Dia pun tulis surat siap-siap, tulis hadis. Nabi kata mana-mana perempuan yang tidur seorang dia, suami tidur seorang dalam keadaan marah, orang perempuan yang akan tidur dimurkai oleh Allah sampai subuh. Setiap kali dia balik ketuk pintu tak jawab, dia ambil kertas ni, dia masuk buat pintu letak gitu.
Dia ketuk lagi nak suruh kawan tu baca hadis tu. Akhir sekali buka pintu lah, dia kata laki. Dia kena hadis. Letih lah dia malam duk main tulis hadis gini. Jadi sekiranya tidak berubah, dia boleh memulaunya dari tempat tidur dengan cara membelakangkan isterinya ketika tidur atau tidur di tempat berasingan. Tengok, ini daripada Al-Quran sudah ada. Begitu juga memulaunya daripada bercakap dalam tempoh kurang daripada 3 hari. Tak payah cakap, SMS ya. Sekiranya tidak berkesan, dia adalah memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan, iaitu jangan menyebabkan badannya berdarah dan memukul mukanya. Ini peratuk, tengok keadaan lah. Kalau kita cuik sikit, dia pergi mahkamah dah. Suami saya pukul. Saya dengar satu kes, orang mari nak bersuluh, nak berdamai depan saya. Dia kata, ustaz, dia pukul saya. Saya kata suami dia, berah mana mau pukul dia? Alah, ini anak jari gini ya tunjuk dengan muka dia. Dia kata pukul dah. Dia kata waktu sayang dulu, derah pada tu lagi tak apa, dia kata. Hari ni jadi lagu ni. Macam-macam orang perempuan. Yang ke 10. 10 dah kita. 10 dah. Ada ketika berjima. Sunat melakukannya dengan membaca bismillah. Bismillah tu sebelum apa-apa lagi lah. Dan berpaling dari arah kiblat. Jadi katil tu kena susun betul-betul. Dia adalah menutup dirinya dan isterinya dengan selimut agar tidak berjimak dalam keadaan bertelanjang yang dilihat oleh para malaikat. Dimulakan dengan senda gurauan dulu. Biar ada mukaddimah dulu. Pelukan dan ciuman. Sebahagian ulama menggalakkannya pada hari Jumaat. Hari Jumaat pak kita ini tak cuti. Apabila suami telah merasa puas, dia hendaklah menunggu sehingga isteri juga merasa puas, kerana kepuasan si isteri mungkin sedikit terlewat. Tadi saya sebut dah di akhir kuliah tadi, hadis Abdullah bin Salam tanya Nabi. Kau tak dengar tadi? Salah satu tanda Nabi ni Nabi, dia tanya apakah tanda permulaan kiamat? Apakah awal makanan penduduk syurga? Soalan yang ketiga dia, bagaimana anak sekali ikut mak, sekali ikut bapa? Mana keluar yang pertama, muka macam ayah. Keluar yang kedua, muka macam mak. Macam mana? Dengar dah tadi kan? Tak payah cerita lah. Kena ulang balik. Ulang ke? Nabi jawab, Iza sabaqa ma'ur rajulu. Apabila suami sudah dulu, maka anak rupa macam ayah. Bila isteri sudah dulu, anak ikut mak. Abdullah bin Salam kata, Ashhadu annaka Rasulullah, aku saksi mu ni Rasulullah. Jadi kita nak tahu siapa dia hebat, balik ni kumpul semua anak, tengok muka siapa. Kalau ayah dulu, hebat dia tu. Kena dah hari ni dah. Itu adalah hadis Abdullah bin Salam. Seorang isteri yang berada dalam keadaan haid hendaklah memakai kain sarung yang menutupi antara dua punggung hingga kedua lututnya ketika suami mahu berseronok dengannya. Apakah seluar pendek kat rumah tu. Dan tidak harus suami menyetubuhi isterinya dalam keadaan haid ataupun pada duburnya. Sesiapa yang mahu menyetubuhi isterinya buat kali kedua, ini tajuk lain. Sesiapa yang mahu mengulangi kali yang kedua, dia hendaklah membasuh kemaluannya terlebih dahulu dan berwudu. Tak tinggal satu pun dalam bab ni. Nampaknya ayat 18 juga ni. Antara adab ketika berjunub ialah tidak mencukur rambut atau bulu dan tidak memotong kuku serta mengeluarkan darah. Maknanya bagi orang dalam keadaan ni jangan duk kerak. Manakala al-azlu, apa dia makna azlu ni? Iaitu memancupkan air di luar rahim, tidak dalam rahim isterinya, adalah perkara yang harus, perkara harus yang makruh. Sebab asal orang kahwin tu nak anak, mu pergi letak di tempat lain tu kenapa? Ya, tapi walau macam mana atas keperluan. Mana kalau perlu benda ni, al-azlu ni diharuskan, tapi satu benda yang makruh. Baiklah, yang seterusnya, yang ke-11, ada bersalin, ada dapat anak, ada wiladah, ada 6 perkara. Yang pertama, tidak terlalu gembira mendapat anak lelaki dan bersedih jika dapat anak perempuan. Jangan. Allah, perempuan pula dah. Nampak kecewa. Itu perangai orang jahiliah.
Kerana tidak tahu. Kita tidak tahu sama ada yang mana satukah yang lebih baik kepada kedua. Ada kalanya dapat anak lelaki, anak perempuan lebih baik, taat, lebih salihah, lebih baik, lebih patuh pada ibu bapa, kan. Jadi kita tak tahu hak mana satu yang lebih. Orang jahiliah hendak dia kira anak laki-laki ni boleh buat koli, boleh cari harta, boleh. Itu perangai sebab dia. Yang kedua, melaungkan azan pada telinga anaknya setelah dilahirkan. Tengok, dia tulis di bawah ni. Sunat melaungkan azan pada telinga kanan anak yang baru lahirkan, dan iqamat pada telinga kirinya, sama ada anak lelaki atau perempuan. Ini tambahan daripada penterjemah. Dalam kitab yang asal ni tidak sebut. Cuma yang ada dalam riwayat itu, Nabi kita azan saja kepada, tidak ada iqamat. Yang ketiga, menamakan dengan nama yang baik. Dalam hadis riwayat Muslim ada menyebut, inna habba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dikasihi dan disukai oleh Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Ada lagi yang mengatakan nama-nama yang ada Abdu kat situ. Sebutlah apa nama pun. Sesiapa yang punya nama yang tidak baik, dia digalakkan menukarkannya. Sesungguhnya Nabi SAW telah menukar banyak nama para sahabat. Jadi kita tengoklah Nabi tukar nama. Makruh meletakkan nama Aflah. Aflah mana orang yang paling berjaya. Kita beri nama budak tu, tak tahu lagi dia berjaya ke tak. Nafi', orang yang memberi manfaat. Yasar, orang yang senang. Rabah, orang yang untung. Dan Barakah. Jadi di bawah ada terjemahan nama-nama. Jadi nama-nama ini makruh sebab menunjukkan kepada tazkiyah. Apalagi kalau kita buh nama anak kita. Jadi kita buh nama-nama yang baik. Ini tak timbul lagi isu nama anak jin ke apa benda, tak ada sini ni. Ada pula nama anak jin tak? Kau tak kenal nama anak jin? Anak jin. Ini kerana bimbang akan dipermainkan dengan kata-kata. Orang akan kata, bila kata Aflah, orang yang paling bahagia, orang yang paling berjaya, orang akan kata, betul ke dia berjaya? SPM pun tak lepas. Jadi permainan. Sama juga bila orang duduk dalam rumah kita. Contohnya letak nama Islam. Ada setengah orang anak dia nama Islam, anak dia nama Iman. Anak nama apa yang menunjukkan benda tu ada. Orang kata Iman. Dia kata Iman tak ada. Kalau Iman tak ada dalam rumah tu, ada apa? Itu, tapi bukan benda haram. Cuma disebut dalam kitab ni nama-nama kadang-kadang yang menunjukkan kepada satu benda. Bila kita nafikan, itu jadi masalah. Macam ni, Nafi', orang beri manfaat. Jadi orang tanya, betul kalau dia ni beri manfaat? Kalau dia nakal macam mana? Tak apalah, carilah nama-nama yang baik. Yang pentingnya jangan nama yang menunjukkan kepada nama-nama syaitan, nama-nama yang derhaka kepada Allah. Nama Fir'aun contohnya. Ada dekat Masjid Quba Madinah. Saya mula pergi mana, saya terkejut nama dia. Fir'aun. Klinik Fir'aun. Ada lagi, bangga. Bukan orang Mesir, dia bangga Fir'aun. Dia kata hantar Fir'aun. Ayuh, dia kata Fir'aun. Sebab Fir'aun ni bagi dia satu jawatan. Jawatan raja pada masa itu Fir'aun. Jadi kalau kita ni tak tahu, bila sebut Fir'aun dalam kepala otak orang Melayu ni, Fir'aun tu, Fir'aun jahat tu lah, lawan Nabi Musa. Sama juga setengah-setengah orang dia pun nama keturunan. Macam Nabi ada salah seorang daripada mak pada Ibrahim tu nama Maryah, kan? Maryah Qibtiyah. Nak pun nama Maryah tak apa, tapi kalau pun nama Qibtiyah nama kabilah Qibti di Mesir. Hari ni pokok Qibti banyakkan orang Kristian. Pokok Kristian. Jadi bila kita buh Maryah Qibtiyah, orang Arab terkejut. Lepas Qibtiyah. Qibtiyah tu nama kabilah. Jadi jangan buh nama-nama kabilah. Macam kita nak buh nama mak menyusu Nabi, Halimah. Lawa kan Halimah. Tapi kenapa kita buh Sa'diyah? Sa'diyah tu nama kampung dia. Banyak dah cerita ini. Kita buat tajuk lain lah, memilih nama anak-anak ni kan. Baiklah. Yang kedua, tidak melakukan akikah dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Jadi naknya sembelih akikah ni pada hari yang ke-7, bukan hari cuti raya Cina. Ni tak, dia tak sembelih akikah. Akikah nak sembelih hari raya Cina, hari Kristian, apa kena-mena anak kita lahir dengan
dengan raya perayaan orang lain tu. Oh, dia kata, ustaz, hari ni hari kerja ustaz, takkanlah tak boleh ambil cuti. Dapat anak, gembira tak gembira dengan kelahiran anak? Kata gembira. Ambil cuti lagi 7, sembelih akikah untuk dia. Tak nak buat jamuan pun tak apa, bagi sedekah daging tu, tak nak buat jamuan. Tapi biar ada kita rasa menyambut kedatangan. Kalau ayah tak sambut anak mari, jangan haraplah anak nak sambut pula. Nak hormat pada orang tua dia nanti. Yang ketiga, mentahnikkan, yakni belah mulut dengan sebiji tamar atau manisan. Mana ambil tamar, letak. Cuma kena ingatlah, saya bagi peringatan ni, tahnik zaman kita hari ni, biasanya kita akan serah belah mulut ni kepada ustaz-ustaz, tok-tok lebah kita. Dia pun ambil tamar, lenyek dalam mulut dia. Ada dalam kitab ni, ambil tamar, letak, ambil air di langit, bagi pada budak tu. Zaman dulu saya kata boleh. Zaman tok-tok guru kita penuh mulut dengan zikir, dengan nasihat. Tapi zaman kita hari ni banyak jugalah ustaz-ustaz standard kita jugalah banyak buah, banyak cakap hal orang, banyak duk maki orang. Setengah ustaz isap rokok pula. Lepas rokok, ambil buah tamar, tak mulut masuk. Budak ni umur 7 tahun cari rokok dah, mabuk rokok. Tak payahlah. Ambil air dia sendiri, bismillah. Ambil tamar tu, letak dengan air zam-zam, bagi dalam mulut dia, cukup madai dah. Tengok ustaz juga standard. Kalau ustaz rokok, jangan sekali-kali suruh dia tahnik anak kita. Habis masuk rokok, budak tu ketagih candu, belum masuk sekolah lagi. Malu orang isap rokok kita. Yang ketiga, yang keempat, berkhatan. Khatan ni sepatutnya dibuat dalam masa umur 40 tu, khatan. Ni tunggu besar dah bagi dah. Besar, dia nak kahwin dah setengah tu. Baru kata lah. Kalau kita khitan anak ni daripada kecil, banyak menyelesaikan masalah. Biar orang Melayu yang sensitif ni. Anak saya, oleh kerana lahir di Madinah 4 orang laki-laki tu, lahir di Madinah, semua kita khitan masa kecil. Tak ada masalah. Jadi bila besar tu, kalau pergi masjid orang tanya, budak ni macam mana? Tak sunat? Kata, buka seluar tu, kata sunat. Saya kena halaukan sekali hari tu, cerita dah. Kena halau daripada masjid sebab saya bawa masuk anak dalam dewan salat. Biasa dewan solat Malaysia dia akan tulis, budak 4 tahun tak pernah masuk dewan solat. Kanak-kanak duduk di saf belakang, budak pun bayi kat belakang dah. Saya masuk, dia halau, dia kata putus sah. Kata sebab apa? Tak sunat. Kata buka seluar dia tu. Tak sunat. Jadi kalau sunat awal ni, yang pertama menyelesaikan masalah budak tu, yang kedua tak sakit. Kejap ya. Petang nanti tak ada apa-apa dah. Sekali dia kencing dalam pampers dia tu, air kencing itulah yang jadi ubat dia. Tak payah pergi cari apa-apa ubat lainnya. Cuba buat. Mana ada doktor-doktor pakar yang ada ni, buka klinik kita, sunat anak-anak yang baru lahir ni. Yang baru nak lahir anak tu, siap awal-awal lagi, nak pergi sunat. Yang ke berapa dah tu? 12 dah. Yang ke-12, antara perkara yang berkait dengan perkahwinan ialah talak. Ya Allah, nasallallahu salamah. Masalah perceraian. Ia adalah perkara harus yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Benda harus tapi Tuhan tak suka. Tengok nombor 5 di bawah, dia kata hadis abghadul halal ila at-talaq. Hadis perkara halal yang paling dibenci salah ya, merupakan hadis dhaif. Hadis ini lemah dari segi sanadnya. Makruh kepada seorang suami terburu-buru dalam menceraikan isterinya yang tidak berdosa, dan tidak harus bagi seorang isteri mendesak suaminya supaya menceraikannya. Sebab waktu berkelahi tu macam-macam lah terjadi kan. Sekiranya mahu bercerai, dia adalah mengambil kira 4 perkara. Tengok, ini nasihat ni lengkap lah dalam kitab kita ni. Yang pertama, menceraikannya dalam keadaan suci dan belum disetubuhi pada waktu suci tersebut. Maknanya isteri berkelahi dengan suami, nak cerai, sekarang dalam haid, tunggu dulu sehingga tamat haid dia, bila suci daripada haid, dan jangan sentuh dia, cerai pada waktu itu. Itu dipanggil cerai, cara yang dibenarkan. Ini bagi mengelakkan isterinya beriddah dalam tempoh yang panjang. Yang kedua, menceraikannya dengan talak 1 supaya boleh rujuk semula jika dia menyesal. Hari ni tak main 1 dah, kalau kelahi je ni selalu.
Pergi, 3 selalu bagi. Lepas tu dia cari ustaz macam mana nak suruh jadi 1. Hati kita. Habis. Kat Malaysia ni ada 1 ya, 3 jadi 1. Satu negeri, saya tak nak cerita lagi lah. Kalau ada kes yang tertentu, telefon dengan kita senyap-senyap. Yang ketiga, berlemah lembut dalam perkara yang berkait dengan talak, dengan memberikan sesuatu yang boleh menghiburkan untuk merawat kedukaannya. Di riwayat mana kalau berlaku perceraian sungguhlah, tak boleh nak mengelak dah. Penyakit ni sudah orang panggil tak ada jalan lagi. Maka diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bahawa beliau telah menceraikan isterinya dan memberi kepadanya 10,000 dirham. Isterinya berkata, harta benda yang sedikit daripada kekasih yang telah berpisah daripadaku. Allahu akbar. Mata'un qalil min habibin mufarik. 10,000 ni sikit ya, tapi abang tu lebih mahal lagi. Tapi nak macam mana dah berpisah kan. Kita kalau bercerai dengan isteri, abuk pun tak nak bagi dah. Yang keempat, tidak mendedahkan rahsia isterinya. Jangan duduk dedah lagi, tulis dalam Facebook lagi, siapa nak ambil bekas janda aku, perangai gini-gini, tak payah, tak perlu. Dalam hadis sahih riwayat Muslim menyebut yang bermaksud manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seorang suami memuaskan nafsunya dengan isterinya, dan begitulah juga sebaliknya, tetapi selepas itu dia menyebar-nyebarkan rahsia isterinya. Itu bagus. Kita kadang-kadang dia suami isteri ni dia tak sesuai dua orang ni. Macam pokok juga. Pokok kita tanam di sini tak subur, tapi bila kita pindah dia begitu duduk di tempat lain, boleh jadi dia berbuah balik. Kita tengok dua orang ni berkelahi daripada awal kahwin sampai sudah, kan? Bila dia bercerai, boleh suami lain, baik pula dua tu. Maknanya asal isteri itu baik. Cuma perangai dua orang ni semuanya, kalau letrik tu yang wayar merah belaka. Negatif apa dia panggil? Hak merah belaka. Mana asyik nak meletup je. Seruk sikit, kerak marah lalu. Boleh jadi dia boleh suami lain yang tak ada mulut. Dia marah pun senyum, nak kata apa. Baiklah dua tu. Ni asyik nak lawan je. Diriwayatkan bahawa ketika seorang yang saleh mahu menceraikan isterinya, dia telah ditanya, apakah yang mengelirukan kamu terhadap dirimu? Dia berkata, seorang yang berakal tidak akan mendedahkan rahsia. Orang tanya, masalah apa awak dengan bini awak ni? Dia kata orang berakal tak dedah rahsia kepada orang. Apabila menceraikannya, dia ditanya pula, kenapa kamu menceraikannya? Jawabnya, apa kena-mengena antara aku dengan perempuan yang bukan lagi menjadi milikku? Sedap dia, selesai masalah dah. Dia tu bukan bini aku lagi, aku tak boleh cakap lagi hal dia. Mungkin tanya dia sendirilah. Allahu Akbar. Semua penjelasan di atas 12 perkara tadi berkait dengan tanggungjawab suami. Kita berpindah pula kepada tanggungjawab isteri. Antaranya ialah seperti berikut. Yang pertama, daripada Umamah katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau jaza li ahadin an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata tasjudu li zawjiha." Kalaulah seorang itu diharuskan sujud pada seorang yang lain, nescaya aku perintahkan seorang isteri supaya sujud kepada suaminya. Jadi hadis ini riwayat Tirmizi, sanadnya sahih. Ini menggambarkan betapa besarnya tanggungjawab isteri terhadap suaminya. Sebab suami dia saja yang boleh beri perkara yang orang lain tak boleh beri. Terdapat banyak hadis berkenaan dengannya yang menunjukkan betapa tanggungjawab isteri terhadap suami adalah perkara yang sangat besar dan dititik beratkan. Terdapat banyak hak suami yang wajib ditunaikan oleh isteri. Antara yang terpenting ialah 2 perkara. Tak banyak tanggungjawab isteri. Yang pertama, menutup dan memelihara dirinya. Jaga diri dia, jangan suruh orang lain tengok. Saya jumpa seorang suami, dia tak bagi isteri dia tutup aurat. Saya cakap, kenapa? Kita nak nasihat dia, isteri nak tutup aurat, dia suruh saya nasihat suami. Dia kata, ustaz, saya suka tengok bini-bini orang, biar orang tengok bini saya juga. Orang kata, cerdik punya tu lelaki lagu ni, nasib baik lah kata mu ni. Tak bagi. Tak pernah isteri suruh tengok. Dia kata, saya nak tengok, macam saya tengok orang lain, saya nak tengok bini dia macam tu juga. Kata, tak ada, kita doa lah Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Yang kedua, bersifat qanaah, iaitulah berpada dengan apa yang ada. Ini kebiasaan para isteri ulama salaf
Apabila seorang suami di kalangan mereka mahu keluar dari rumahnya, isterinya akan berkata, orang-orang dulu, jauhkan diri kamu daripada mendapatkan hasil yang haram. Abang, jangan ambil saham-saham yang tak patut syariah tu. Sesungguhnya kami boleh bersabar kerana lapar, tetapi kami tidak dapat bersabar menanggung azab api neraka. Ada isteri lagu ni? Ke lagu mana? Abang, ejah aku mana pun, saya tak nak lagi kerusi ni. Tengok suami juga lompat sana sini dah. Akhir kali jumpa jeti haram. Jadi isteri pesan, abang jangan balik makanan yang haram di rumah kita. Nanti kita jadi Allahu Akbar. Kalau jumpa lagu ni isteri, banyak menyelesaikan masalah. Tapi ada lah, bukan tak ada. Antara tanggungjawab isteri terhadap suaminya juga ialah tidak cuai dalam menjaga dan menguruskan harta suami. Sekiranya dia memberi makan kepada orang lain dengan keredaan suaminya, dia akan mendapat pahala seumpama pahala suaminya. Sekiranya tanpa keredaannya, suaminya mendapat pahala, tetapi dia mendapat dosa. Nyanyi lagu ni. Jadi kalau isteri nak derma dengan harta suami, kena dapat keizinan suami. Tapi kalau isteri bekerja macam zaman kita hari ni, duit dia sendiri, tak payah dapat keizinan. Sebab kalau nak izin, suami tak bagi. Dia kata, aku pun tak cukup duit lagi, kenapa nak derma dengan orang lain pula? Akhir sekali, dia boleh ke dia belakang hak duit bini pun. Hak dia boleh ke dia, hak isteri pun boleh ke dia juga. Itu dia panggil hak. Isteri, harta dia sendiri, tak apa. Tapi kalau harta suami, kita nak derma, mesti dapat keizinan. Kedua, ibu bapa adalah mendidik anak perempuannya sebelum menjadi isteri, supaya dia mengetahui adab-adab pergaulan dan seumpamanya. Seorang isteri seharusnya mendiami rumahnya, jangan keluar daripadanya, kecuali untuk perkara yang mesti dilakukannya. Kurang bercakap atau berbual dengan jirannya, banyak berdiam diri ketika ketiadaan suaminya, menjaga maruah suaminya sama ada ketika ketiadaannya atau kehadirannya, berusaha mengembirakannya dalam semua keadaan, jangan mengkhianati sama ada pada diri sendiri dan juga hartanya, tidak membenarkan sesiapa yang tidak disukai oleh suaminya memasuki rumahnya, dan tidak mengizinkan sesiapa memasuki rumahnya tanpa keizinan suami. Ini bahaya kita ni. Kadang-kadang kita malu bila pergi rumah orang, suami tak ada, masuklah ustaz. Kata, saya tunggu kat pagar ni lah. Kalau nak jamu air pun, telefon dulu ke suami tu. Suami pun kadang-kadang tak put juga. Masuklah ustaz, isteri saya ada kat rumah. Mana boleh ustaz masuk rumah perempuan yang tak ada mahram? Ustaz pun sengih, tak apa suami saya izin dah ustaz. Ini ustaz tu tak betul kalau dia masuk dalam rumah yang memang tidak ada mahram pada isteri itu dalam rumah. Jadi jangan bagi keizinan. Kita minta maaflah saudara, suami saya tak ada, tak boleh masuk. Cakap kat tepi pagar je, tak apa. Hendaklah dia berusaha memperbaiki dirinya dan pengurusan rumah tangganya, serta sentiasa berkhidmat menguruskannya dalam semua perkara yang termampu. Seorang isteri juga adalah mendahulukan hak suaminya daripada haknya dan hak seluruh kaum kerabatnya. Jadi suami didahulukan, kemudian orang lain diutamakan. Itu. Jadi tamatlah perbincangan kita yang panjang dalam bab ini, iaitulah bab yang ke-9. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab yang ke-10, adab-adab dalam kerja dan hidup, kelebihan dan cara muamalah yang betul serta berkait dengannya. Jadi penting ni, semuanya dalam bab kita ni, adab-adab ni penting belaka. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Tak ada soalan hari ni dah, lewat ni. Ada lagi? Nampak kelang kabut dah tu nak pergi. Bab kita ni panjang, kita nak break tengah jalan tak bagus. Baik, kalau ada soalan, tak ada. Kalau tak ada, biarkan. Soalan kita tak banyak hari ni, Alhamdulillah. Sekiranya pendapatan suami sudah cukup, ini sedap ni soalan ni. Pendapatan suami sudah cukup menampung keperluan keluarga, adakah menjadi kesalahan jika isteri masih bekerja? Atau lebih baik duduk di rumah menguruskan anak-anak? Sudah, nak jawab lagu mana ni? Itu yang terbaik. Yang terbaiknya, isteri duduk di rumah menguruskan anak-anak itu lebih baik. Sebab banyak masalah hari ni. Anak kita diuruskan oleh bibi. Bibi dia bukan didik anak kita, dia jaga anak kita. Jaga dengan didik tak sama. Jadi cuma suami pun kena
tak tahu nak kata, terpulanglah kepada masing-masing. Kalau tanya saya, memang saya akan suruh perempuan ni duduk di rumah saja. Itulah yang baik, yang paling utama. Tapi masalah jugalah, dia kata nanti suami dia bercerai, nanti dia nak makan apa pula. Banyak sangat mula basat, syubhat yang ditimbulkan itu. Tapi terbaik isteri, kalau yang tak bekerja lagi tu tak payah kerja lah. Kalau yang bekerja dah ada anak, ada tanggungjawab, kalau boleh berhenti, itu yang terbaik. Apakah hukum isteri selalu mengadu hal suami pada orang lain? Haram, jawab dia. Nak berapa kali haram? Dia boleh mengadu hanya kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Contohnya suami dia selalu pukul dia, tak bagi nafkah. Isteri boleh pergi mengadu hanya kepada qadi saja. Qadi akan panggil suami dia, ataupun dia mengadu kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Tapi hari-hari duduk cerita dengan isteri, jumpa kawan-kawan friend dia, duduk cerita hal suami dia, keburukan suami. Ini isteri yang sangat tidak baik. Lepas tu balik rumah, ini yang orang yang paling dia sayang atas dunia ni pula. Suami tidak apa ni, tidak bekerja. Suami tidak bekerja, isteri mendapat pencen. Tak boleh nak baca. Hantar baca, malu dengan kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma bisin. Dia kata hadis apa ini? Dah, ini adalah kata-kata para ulama. Tuntut ilmu daripada buayan sampai ke lubang lahat. Ini tak tahulah, kata-kata masyhur daripada Imam Ahmad kalau tak silap saya. Dia kata kita belajar daripada lubang apa ni, mula lahir sampai kepada kita mati. Belajar ilmu walaupun sampai ke Cina, ini hadis ini ulama hadis mengatakan tidak sahih. Tapi kan nak pergi belajar Cina, pergilah. Tak payah guna hadis lah. Macam bila hari negara, hari kebangsaan, dia kata hubbul watan minal iman. Cinta pada negara itu sebahagian daripada iman. Itu bukan hadis. Jadi nak tulis lah. Memang kita kena cintakan negara kita kan. Kalau tidak, kita nak hidup kat mana? Suami dapat stroke dan tidak boleh bekerja, nasallahu salamah. Isteri terpaksa bekerja, anak yang tua sudah berkahwin dan yang lagi dua bekerja dan ada bersekolah. Bibi Indonesia diupah untuk menjaga suami yang sudah tidak boleh bergerak lagi. Apa hukumnya? Hukumnya haram kerana bagi bibit kepada suami jaga. Kenapa tak cari bapa? Cari bibit laki. Biasa bibit ni perempuan kan? Cari yang laki-laki jaga suami itu. Saya sedih tengok orang baik-baik, anak-anaknya orang baik lah, dengan pakar. Bila pergi, ni bapak saya ustaz uzur stroke dah 3 tahun. Siapa jaga dia? Keluar makcik bibik yang jaga aurat ayah kita lah. Ini satu anak yang tidak bertanggungjawab terhadap bapa. Kenapa kita beri bibik yang jaga bapa kita? Kalau mak kita tak apa, cari ada yang laki kan, suruh yang laki-laki yang jaga. Tak ada masalah lah. Isteri nak pergi bekerja cari nafkah, itu dibenarkan. Tapi membiarkan ayah kita duduk dengan bibik itu kenapa? Kalau nak juga boleh. Saya jumpa ada seorang pakcik sakit, anak dia nak semua sibuk. Dia kata nak suruh bibik jaga. Dia kata boleh, dengan syarat kahwinkan aku dengan bibik tu. Dah kahwin sungguh. Tak apa, bini dia adalah tu. Anak pula jealous tu. Baik sungguh bibik ni jaga ayah. Jaga baik pun bini dia. Ni macam-macam budak ni. Suami tidak bekerja dan isteri mendapat pencen kilat sok-sok, duit sok-sok. Kemudian dia tanya, bolehkah isteri berikan duit itu kepada suami untuk terus menanggung keluarga? Saya tak tengok masalah sok-sok ni. Saya tak tahu dari sudut status patuh syariah ke tidak. Tapi secara umumnya, kalau isteri ada harta, dia beri sedekah pada suami dia untuk nafkah kepada keluarga dia, isteri tu dapat pahala sebab dia beri kepada suaminya harta yang patutnya suami yang kena beri pada isteri. Tak ada masalah. Kita hari ni pun kalau suami tak cukup keuangan, isteri sedekah dengan dia, boleh pahala. Jangan bimbang, bagi banyak-banyak. Kenapa orang perempuan tidak boleh kahwin 4? Macam mana ini? Ada mahukah?
Sekiranya hendak tahu bayi anak siapa, boleh cek DNA. Ada dalil atau hadis ke yang mengatakan tidak boleh? Lah, dia dalam Islam ini tidak sampai. Yang pertamanya kahwin 4 tu jelas lah. Orang perempuan dia mengandung. Kalau 4 orang suami dia ada, anak siapa nak jadi? Bercampur habis keturunan nasab tu. Orang lain yang tanam benih, orang lain yang tukang siram, orang lain yang tukang bagi baju. Macam mana nak hidup macam ni? Itu hikmah yang besar. Allah Ta'ala letak orang laki-laki boleh kahwin 4 sebab tempat dia menanam itu berbeza. Jelas masalah tanaman itu. Cuma masalah DNA tadi, dalam Islam tak sampai peringkat DNA. DNA ni bukan satu benda yang mudah nak buat. Kat Malaysia ada DNA. Kau kena hantar ke pakar antarabangsa. Dalam Islam cukup dengan kafah. Kafah ni orang yang tilik nasab orang. Dia tengok muka dia berganti tengok. Boleh terima dah sampai saya kat tu. Cuma yang masalah hari ni, bayi anak siapa, anak takut bertukar di hospital ke macam mana? Oh, isu kahwin 4 lagi. Tak, oleh kerana kita batalkan daripada awalnya tak boleh, sesalah masalah, tak payah bincang banyak. Setakat mana larangan tabarrut ketika hari perkahwinan, adakah terdapat rukhsah untuk berhias pada hari tersebut? Jawabnya, kalau dia berhias untuk orang perempuan saja dalam rumah, dia caklah nak cak warna apa pun tak ada masalah. Dia nak cak warna merah sini, putih sini, bertukar dengan duduk dalam zoo negara pun buat lah, tak ada masalah apa-apa. Sebab sama-sama dia. Yang jadi masalahnya bila lepas kita cak, kita letak anak kita depan tangga, buat pentas kat depan tu, semua orang tengok. Ini yang jadi masalah dia. Dan kena ingat baik-baiklah, hari perkahwinan ke hari apa dibenarkan untuk kita sedikit hari kesukaan, tapi jangan melanggar peraturan-peraturan yang telah dibenarkan oleh syarak. Bolehkah seisteri letakkan syarat pada suami menceraikan dia juga jika hendak berkahwin satu lagi? Kenapa nak sempitkan kehidupan yang luas tu? Rahmat Allah Ta'ala luas, kenapa kita nak sempitkan? Kalau kita bercerai, saya tengok banyak isteri macam ni. Dia suruh cerai dia, akhir sekali dia jadi bini nombor 2 orang lain pula. Tak apa pula. Baiklah kamu jadi bini yang pertama, mendapat hak istimewa yang begitu besar. Nak jadi bini isteri nombor 2 orang sebab nak cari glamour. Jadi isteri nak letak syarat pada suami ceraikan dia dulu, itu hak dia. Awak cerai saya, awak kahwin dia. Tapi ini satu syarat yang tidak baik, sebab dia melanggar syariat yang Allah Ta'ala beri pada suami. Kita kena ingat, mana baik suami itu kahwin secara resmi daripada dia kahwin senyap-senyap yang akhirnya bila dia mati, kawan tu mari dengan anak-anaknya tuntut harta pusaka. Mana baik? Itu yang pertama. Itu suami baik, itu kalau kahwin. Suami yang tak baik, terus dia tak kahwin. Dia duduk ya dengan perempuan yang dia nak tu, berzina hari-hari, buat balik ke rumah kita pula dengan dosa-dosa besarnya, bergeluman dengan najis zina setiap hari. Baiklah suami itu berkahwin daripada kita biar sikit atas dunia ni, sikit perkongsian. Kita boleh nak jaga tauhid dalam bab akidah, tapi tauhid dalam bab perkahwinan ni kalau boleh dibukakan sikit ruang supaya boleh tak boleh tak tahu lah tu. Saya berani kata kat sini ya. Cuma itu hak perempuan. Contohnya kalau perempuan awal-awal lagi dia nak kahwin dengan orang ni, awak nak minta saya boleh, tapi dengan syarat awak tak boleh kahwin lagi dengan perempuan lain. Itu hak dia. Kalau suami itu sanggup, jadi tanggungjawab. Jangan tanda tangan kalau tak berani nak tanggungjawab. Dia jadi hak. Cuma ulama mengatakan satu je syarat yang tak boleh diterima, syarat yang menafikan hakikat perkahwinan. Contohnya dia kata, awak nak kahwin saya? Nak. Syarat dia, awak tak boleh setubuh dengan saya. Ini batal. Lepas kahwin, ambil surat ni, koyak, duduk dengan dia. Berambaklah dalam bilik tu, tak ke mana pun. Sebab itu dia panggil syarat menafikan hak perkahwinan. Orang kahwin nak apa? Mesti nak dengan isteri. Dia buat syarat tu. Kahwin buat apa lagi tu? Dan kalau dia syarat tidak benarkan kahwin lain, ini para ulama mengatakan itu hak dia, hak orang perempuan itu sendiri. Tapi nasihat saya lah kepada isteri, jangan ketat sangat. Kalau nampak suami dah nak kahwin sungguh-sungguh, lebih baik dia kahwin daripada dia duduk dengan perempuan itu tanpa kahwin. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, setakat itulah perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.